Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Yang dihormati saudara moderator, yang dimuliakan pihak Global Ihsan, pengurusan Global Ihsan dan semua para ikhwah pencinta ilmu sekalian di alam nyata dan juga di alam maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 4 hari bulan Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447. Kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Keindahan Islam. Kitab yang kita belajar ni nama dia Mahasinul Islam ataupun disebut dengan nama Keindahan Islam. Di mana dalam kitab yang ringkas ini, penulisnya cuba ketengahkan kepada kita perkara-perkara yang indah dalam Islam itu sendiri, supaya kita merasai bahawa agama yang kita anuti ini agama yang lengkap, syumul keindahannya, kecomelannya, kecantikannya ada semua dalam Islam, dalam kitab kita, dalam agama kita ni. Maka atas dasar itulah kita berusaha untuk ketengahkan pada masyarakat supaya masyarakat makin hari makin tahu, makin mengenali dan memahami apakah itu Islam yang kita anuti ini. Alhamdulillah. Sebagaimana kata orang, tak kenal maka tak cinta. Macam mana nak kenal kalau tak baca? Nah, macam mana nak kenal kalau tak baca? Macam mana nak baca, kitab pun tak ada. Jadi kita kena usahakan supaya kitab kita ni ada di tangan kita dan kita pelajarinya, kita hayatinya. Yang terlepas siaran live kita ada ulangan, di rakaman kita ada, yang terlepas, jadi yang lepas juga mereka berpeluang untuk teruskan pengajian melalui kitab kita yang sudah pun kita usahakan ini. Alhamdulillah. Para jemaah pencinta ilmu yang ada kitab, cuba tengok muka surat 151. Dia panggil Keindahan Islam dalam bab kekeluargaan. Keindahan Islam dalam bab kekeluargaan yang kelima. Perkara yang kelima, hak ibu bapa. Kita akan bincang dua kali. Satu dia panggil hak ibu bapa ke atas anak-anak. Jadi kita kena mula dengan kita dulu sebagai anak. Apa yang patut kita buat pada dua ibu bapa kita. Dia panggil hak ibu bapa. Nanti dalam siri yang akan datang, hak anak-anak ke atas ibu bapa pula. Bermula dari mana? Bermula dari nak cari ibu lagi. Nak cari ibu, dah dapat anak kena gembira, happy dengan kedatangannya, cari nama yang elok, itu untuk siri yang akan datang. Tapi dah untuk siri kali ini, kita akan bincang tentang hak kita, hak ayah kita, mak kita terhadap ke atas kita. Jadi apa tanggungjawab kita kena buat sebagai anak. Jadi sebagai anak, apa tanggungjawab kita? Adakah sekadar atas SMS je, balik pun tidak? Nah, orang tua ni perlu pada kasih sayang, perlu pada penjagaan, perlu pada bantuan. Adakah kita bersedia ataupun tidak? Kata orang, waktu mak ayah dia sihat, mereka tak peduli pun kita. Kita pula peduli dengan dia. Dia pula peduli dengan kita. Waktu dia sihat, Masya Allah, nak balik rumah dia, masak. Itu ini yang mak ayah tolong buat. Tapi kalau mereka sudah tua, ketika itulah bermulanya ujian kepada anak-anak. Ketika mak ayah sudah tua, bermulanya ujian kepada anak-anak, siapa yang bersedia? Siapa yang sanggup? Siapa yang ready untuk berkhidmat kepada dua ibu bapa?
yang memerlukan kasih sayang dan khidmat anak-anak. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita semua yang masih lagi hidup bersama dengan dua ibu bapa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Wujudnya kita melalui mereka, maka kita kena usahakan menjadi orang yang terbaik sebagai anak yang berbudi, yang berbakti kepada orang tua. Kata di ahli fikir, barru aba'akum taburrukum abna'ukum. Buat baik pada mak ayahmu, nanti anak-anak engkau buat baik pada engkau pula. Jadi kita kena usahalah. Dia macam hutang ni. Kita dengan mak ayah kita macam hutang. Kalau engkau berhutang yang pelik, anak pula akan sambung. Apa yang nak buat? Bahasa Arab kata al-ayyamu dual, hari silih berganti. Yaumul lana wa yaumun alaina. Hari ni tanggungjawab kita, nanti lepas pada ni orang lain pula tanggungjawab kita. Jadi kita kena ingatlah, setiap perkara itu ada tempoh, ada ajal, ada waktunya yang kita kena usahakan ambil yang terbaik daripada yang baik. Ambil yang terbaik daripada yang baik. Alhamdulillah. Baik, kita muka surat 151, hak ibu bapa terhadap anak-anak. Hak ibu bapa terhadap anak-anak. Islam telah mengutamakan keluarga. Islam telah mengutamakan keluarga. Maknanya kita ni dalam bab kekeluargaan kita kena jaga molek. Mak ayah kita, ibu bapa kita kena jaga. Iaitu melalui penjagaan institusi kekeluargaan. Dia panggil al-usariyah. Institusi kekeluargaan. Kita tak boleh hidup seorang, kita kena hidup dengan keluarga. Maka keluarga itu di mana? Yang sempurna, institusi keluarga yang sempurna dan memeliharanya dari segenap sudut. Penjagaan Islam terhadap keluarga meliputi semua penjagaan terhadap para bapa, ibu dan anak-anak. Kemudian dia bercabang daripada anak saja kepada menantu. Daripada dah dapat menantu, dapat cucu pula. Semua ni termasuk dalam kira-kira tanggungjawab kita yang perlu dijaga, yang perlu diusahakan kebaikannya supaya kita semua mendapat yang terbaik daripada yang baik. Mendapat yang terbaik daripada yang baik, insya-Allah. Oleh sebab ibu bapa adalah tunjang sesebuah keluarga dan mereka yang bertanggungjawab dan menghadapi kesusahan dalam mendidik anak-anak dan menjamin kebahagiaan mereka. Islam telah memberikan mereka satu kedudukan yang tinggi dan mulia dan mewajibkan anak-anak untuk menunaikan hak-hak mereka yang banyak. Jadi hak ibu bapa sewaktu mereka hidup dan hak ibu bapa setelah mereka meninggal. Jadi dua-dua tu ada hak belaka. Hak ibu bapa setelah dia mati lain dan waktu dia hidup lain. Jadi dua-dua tu ada hak. Jangan kata saya relax. Saya relax dah bro. Kenapa relax? Sebab mak ayah saya sudah, parent kita sudah tidak ada. Tak relax lagi. Jangan duduk relax selagi kita hidup atas dunia ni, kita tak ada relax punya. Kita kena usahakan dapat yang terbaik daripada yang baik itu. Ingat molek. Baik, dalam pelbagai aspek dan cara, Islam menyuruh anak-anak yang pertama, berbuat baik pada ibu bapa. Berbakti pada mak ayah. Buatlah apa saja yang boleh merukakan mereka. Yang boleh mengembirakan mereka. Allahu Akbar. Yang kedua, patuh dan taat. Apa-apa yang ayah mak kita suruh dalam perkara yang ma'ruf, yang baik, yang tidak menyalahi syarak, maka kita kena patuh dan taat. Dan kita juga kena berlembah lembut dengan mereka. Jangan duduk kasar. Wala taqul lahuma uffin. Jangan cakap kasar dengan mak ayahmu. Tak setuju sikit, habis. Anak duk perhati masalah hari ni, masalah berat. Anak-anak yang dididik oleh gadget ni, anak-anak yang dididik oleh gadget, mereka tidak berakhlak dengan mak ayah. Oh, dia ambil rampas handphone mak dia. Bila mak dia ambil balik, dia boleh bertempik, terrajang, mengamuk. Ush. Ajaib wallah, zaman dulu sekali mak celek mata je, anak semua diam. Kalau ayah lalu je, semua tak bercakap.
Sekarang ni jangan main. Ambil handphone dia, semua bangkit. Nak kata apa? Ini yang menakutkan kita sekarang. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada perkara yang buruk ini. Yang ketiga, kita kena mengasihani dengan sepenuh hati kita. Ana jumpa banyak orang, dia kata dia nak kasih macam mana. Mak dia susah, masa hidup dia susah. Kemudian dia serahkan anak ni kepada orang lain untuk bela, untuk jaga. Yalah, tak ada kemampuan. Jadi orang tu tak ada anak, dia bagi pada kawan tu. Mu tolong jaga anak aku. Tapi putus hubungan. Dia punya putus hubungan. Jadi dia tak tahu. Dia kata nak sayang macam mana kepada mak. Mak dia tak khidmat kepada dia, tak jaga dia, bagi pada orang dia. Sebabnya adik-beradik lain susah. Jadi panjang kita kena berhiwar dengan dia, berdialog dengan dia panjang untuk memulihkan balik supaya terpasak dalam hati dia menyayangi ibu bapa. Oh, jangan main. Anak-anak ni kadang-kadang pas dia berdendam sebab dia kata dia redha walaupun susah tapi duduk sekali dengan mak ayah. Tapi apa boleh buat, kenapa mak ayah dia bagi dia kepada orang? Uish. Oh, panjang pula hikayat. Tak apalah, kalau ada masa kita cerita pengalaman-pengalaman kita, motivasi orang-orang yang seperti ini, ataupun tuan-tuan banyak kali dengar dah, kita kata alhamdulillah. Yang keempat, kena mengambil berat dan tanggungjawab pada keadaan mereka. Lebih-lebih lagi orang yang sudah uzur, sudah tua. Kena ambil tanggungjawab, jangan duduk diam-diam gitu ya. Kena ambil tanggungjawab. Jangan cuba kita duduk diam, buat tak peduli, tak tanya kabar. Ya. Oh, hari ibu jangan main. Letak dekat Facebook tu gambar dekat mak. Balik tidak. WhatsApp pun tidak. Cuma nak suruh kawan-kawan tu like kat bawah. Kan? Oh, selamat hari ibu. Tulis kat Facebook lah, Twitter lah. Letak gambar dekat mak lah. Padahal mak dia Facebook mana ada. Jadi kita kata ini semua lakonan-lakonan di zaman lakonan. Di zaman banyak lakonan, ini banyaknya lakonan. Maka orang suka berlakon. Pergi kat kubur nisan tu, pegang batu nisan, inilah cucu yang baik. Baca doanya tidak. Orang tua tu bukan nak suruh kau pergi selfie kat batu nisan dia. Dia nak kamu doakan dia. Itu yang dikendaki oleh keluarga yang mati. Ingat baik-baik. Yang kelima, beradab dan berakhlak mulia terhadap mereka. Ini di antara poin-poin lah, kalau kita baca semua, banyak. Maka dalam menghuraikan beberapa 5 isu yang kita sebut tadi, pengarang kita ini, wafaqahullah, telah bawa kepada kita 7 ayat. Masya Allah, tabarakallah. 7 ayat ni kalau kita tadabbur hari ni, sampai malam tak habis lagi. Betapa tingginya darjat ibu bapa di sisi Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut bersama dalam satu ayat arahan untuk berbuat baik kepada ibu bapa dan arahan untuk menyembah Allah sahaja dan melarang daripada perbuatan syirik terhadapnya. Jadi dalam ayat ini Allah Taala dia panggil qarana. Maknanya kembar. Suruh tauhid, sembah Allah dan khidmat kepada ibu bapa. Ini ayat yang pertama. Tanda pelajar. Ini ayat yang pertama. Qauluhu ta'ala wa iz akhazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji daripada Bani Israel, orang dulu, umat dulu, iaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah terhadap dua ibu bapa. Jadi sembah Allah, jangan ubudullah, jangan syirik pada Allah sekali-kali. Jangan buat syirik pada Allah sekali-kali. Surah Al-Baqarah ayat 83. Ayat yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa kamu. Jadi para ulama tafsir, ulama tadabbur kata, ayat-ayat ini menunjukkan kepada ketinggian ibu bapa sehingga Allah Taala kembarkan arahan tauhid
ibadat, kemudian arahan supaya berbakti pada ibu bapa. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Itu menunjukkan ketinggian. Allah Ta'ala letak level tinggi. Allah Ta'ala letak di level yang tinggi, maka kita kena tinggikan kedudukan ibu bapa, jangan duk main-main. Ayat yang ketiga, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan ke atas kamu oleh Tuhanmu. Iaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Ini syirik, larangan. Dan berbuat baiklah terhadap dua ibu bapa. Jadi surah Al-An'am ayat 151. Jadi 3 ayat ini cukup. Menjadi dalil Allah Ta'ala kembarkan arahan tauhid dengan arahan supaya berbakti pada ibu bapa. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Betapa tinggi kedudukan, hebatnya keadaan. Ayat yang keempat, surah Luqman ayat 14, Anishkurli wali walidaik. Allah Ta'ala perintahkan, Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua ibu bapa. Jadi kita kena syukur pada Allah Ta'ala di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kita wujud atas dunia. Kita syukur pada dua ibu bapa di atas nikmat dia jaga kita, dia khidmat kepada kita, dia kasih kepada kita. Maka itulah tanda syukur. Jadi apa kita nak syukur? Macam mana kita nak syukur? Nak syukur ni lah yang kita kena cari usaha ni. Kena khidmat, kena jaga dia, kena taat pada dia, kena berbakti pada dia. Itu dipanggil tanda syukur. Syukur pada Allah dengan melakukan ibadat. Mana bukti ibadat itu syukur? Orang kita dah faham bila syukur ni buat kenduri kesyukuran kan? Kenduri kesyukuran tu tanda syukur pada Allah Taala. Lah kenduri itu untuk kita nak makan-makan je. Tapi yang benarnya syukur itu ibadat. Sebagaimana baginda Nabi SAW berdiri solat sampai bengkak kaki. Bila sahabat tanya, Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah buat macam ni? Rasulullah sudah diampunkan dosanya. Tak berdosa. Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Nabi kata, tak patut ke, tak elok ke, tak comel ke aku jadi orang bersyukur. Jadi syukur itu maknanya ibadat. Syukur pada mak ayah apa dia? Taat, khidmat, itu syukur kita. Allahumma ja'alna minasyakirin. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah jadikan kita ni termasuk di kalangan hamba Allah yang bersyukur dan anak-anak yang mensyukuri nikmat kasih sayang ibu bapa. Allah juga memerintahkan orang Islam untuk berbuat baik pada ibu bapanya walaupun mereka kafir. Kalau berbeza agama. Kita Islam, mak ayah non Muslim, belum Islam. Setengah sahabat kata not yet Islam. Belum Islam lagi. Jadi kalau kata kafir dia marah. Jangan duk kata kafir dia. Mu ni kata aku kafir. Kita kata yang belum Islam. Belum Islam. Mak ayah dia belum Islam. Manakala kata belum tu dengan mengharapkan adanya Islam dia tu. InsyaAllah. Mengharapkan Islam dia ada. Itu dia panggil belum Islam. Maknanya nak mari Islam lah tu. Maka tetapi jika mereka menyuruh untuk melakukan maksiat, suruh jadi mungkar, maksiat, suruh syirik kepada Allah SWT, maka tidak harus taat kepada mereka dalam perkara tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, surah Al-Ankabut ayat 8, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua ibu bapanya. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Dan jika kedua-duanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu ikut. Mana ayah dia ni paksa anak dia suruh buat benda syirik, benda mungkar, benda maksiat, no, jangan buat. Ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hanya kepada akulah kamu kembali,
lalu aku khabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 8. Jadi ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita beberapa perkara buat baik pada ibu bapa. Kalaulah dua tu kafir. Ha. Cerita ni berlaku kepada anak Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Mak dia non-Muslim. Dia berbeza mak dengan Sayyidah Aisyah. Aisyah lain. Hak ni mak dia dulu. Mak hak isteri dulu yang tidak Islam. Dia datang ke Madinah. Bila Asma bentangkan dia ajak masuk, tak mau. Jadi Asma pun susah hatilah. Kita Islam, dia bukan Islam. Dia pergi tanya Nabi SAW. Jadi Nabi kata tak ada masalah, khidmatlah kepada dia, tapi dengan syarat tadi lah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau dia nak suruh buat syirik, jangan. Kalau sekadar nak mari rumah, anak dia nak layan, bagi dia makan, minum, khidmat, tak ada masalah. Sebab itulah kita hari ni pun saya tengok sahabat-sahabat kita yang Islam, dulu orang panggil mu'alaf lah, sekarang ni mu'alaf apa dah berpuluh tahun masuk Islam, mu'alaf lagi. Tapi dia baik dengan adik-beradik dia. Kalau hari-hari perayaan dia yang tidak terlibat dengan agama, dia pergi. Makan-makan, mesra-mesra, tak ada masalah. La haraja dalam perkara yang tersebut, kebudayaan. Tapi kalau bab penyembahan, panggil dewa, tak boleh lah. Maka itu dia panggil, melibatkan agama, lakum dinukum waliyadin, masing-masing ada agama. Tapi dalam bab kebudayaan, kekeluargaan, boleh kita pergi. Biasanya orang bukan Islam ni dihormat. Dia tahu hari ni anak dia hak Islam datang. Dia tak akan ada dalam hidangan terbabi, tak ada arak, dia tak nak minum di meja lain. Ia ni khusus untuk anak dia yang Muslim. Dia tak ada masalah kalau dia baik-baik. Kecuali yang zaman dulu agak berat sikit lah. Bila orang tukar agama masuk Islam, mereka akan dibuang keluarga. Itu ada problem sikit. Baik, kita pergi pula kepada ayat yang ke-6. Allah Ta'ala sebut tentang kenapa kita sangat kena buat baik pada ibu bapa ni. Kenapa? Tengok ayat surah Luqman ayat 14 dan 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ayat tadi juga tu. Cuma yang ni panjang, yang atas tu pendek. Kami perintahkan pada manusia berbuat baik kepada ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Setiap bulan tambah. Lagi berat, lagi pening. Nah, mereka awal dulu mabuk-mabuk. Morning sickness ni panggil. Mabuk pagi, pening. Lepas tu anak dah mula mengandung, dah berat. Macam-macam cerita lah kalau kita dengar cerita, Kak. Kita tak mengandung, tak nak kaya apa, dengar cerita lah. Allah Ta'ala suruh berperintahkan berbuat baik pada dua bapa. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusunya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua ibu bapamu. Jadi itu dia panggil dia. Barulah mari ayat wa in jahadaka. Jadi kalau mereka nak suruh kamu tu syirik, ala an tusyrika ma laysa bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Berkawanlah di dunia ni cara baik. Boleh berinteraksi dengan cara baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Maka janganlah kamu mengikuti kedua-duanya dan bersahabatlah dengan mereka kedua dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ingat. Jadi alhamdulillah ayat ini jelaslah keharmonian Islam tu kepada orang yang bukan Islam jadi sangat harmoni. Kita pun jangan duduk tidak putus hubungan lah. Kita kata kalau ni tak putus dari sudut nasab, tak putus. Kita putus dari sudut agama. Kita putus dari sudut agama. Baik. Ayat yang ke-6 ni, yang ke-7, Allah Ta'ala adab kita dengan ibu bapa. Adab berinteraksi anak dengan mak ayah. Apakah adab? Tengok. Allah juga memerintahkan agar berbuat baik kepada mereka apabila mereka telah tua. Ingat molek, waktu sihat
dia tak cara apa kita, dia bantu kita, dia tolong kita. Nah, makan minum kita, dia tolong tolong beri. Tapi kalau dia sudah tua, jaga molek. Itu ujian bermula. Maka Allah Ta'ala perintahkan dalam surah Al-Isra ayat 13 dan 14, 23, 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah suruh kita sembah dia dan buat baik pada bapa. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang antara kedua-duanya, salah seorang daripada ibu bapa, mana salah seorang, mak ayah kita masih hidup, atau dua-duanya ada, masya-Allah, kan? Sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua-duanya perkataan tengok. Nak kata pun tak boleh. Apalagi kalau tengking, herdik, lagi dahsyat. Dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rendahkanlah dirimu kepada mereka. Jangan sombong ya mak ayah. Tawaduk. Jumpa dia, kita cium tangan dia, cium dahi dia. Hormat pada dia. Dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah doa, wahai Tuhanku, kasihinlah mereka kedua-duanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik dan mengasihiku sewaktu aku kecil. Dia waktu aku kecil dia jaga aku. Tua ni aku nak jaga dia pula. Allahu Akbar. Kalau dia sudah mati pun kita doa lagi dengan doa ini juga. Alhamdulillah, tamatlah ayat Quran yang mengarahkan kepada kita supaya berbakti pada ibu bapa. Sekarang kita berpindah mencari hadis. Dalam kitab kita ni ada beberapa hadis yang dinukilkan supaya kita berbuat baik kepada ibu bapa. Alhamdulillah. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan perbuatan derhaka kepada ibu bapa, dua ibu bapa, dan mengiranya sebagai salah satu dosa besar selepas syirik pada Allah Taala. Tengok dalam Quran arahan, U'budullah wa bil walidin ihsana. Sembah Allah wa baik bapa. Dalam hadis pula larangan daripada syirik dan larangan daripada derhaka ibu bapa. Dia terbalik ni pula. Abu Bakrah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mahukah aku khabarkan kepada kamu apakah dosa besar yang paling besar? Dosa besar tu banyak tahap. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair bawa dosa besar ada 76. Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair ada 300 dosa lebih. Dosa besar. Kita ambil yang Zahabi masyhur. Ringkas, pendek. Dosa besar. Tapi yang paling top sekali dosa besar, yang paling besar sekali apa dia? Sahabat menjawab, qulna bala ya Rasulullah. Naklah Rasulullah, nak dengarlah. Qal al-isyraku billah. Yang paling besar sekali syirik pada Allah. Wa unququl walidain, derhaka pada ibu bapa. Yang kedua derhaka pada mak ayah. Wa kana muttaki'an fajalas. Rasulullah ketika itu duduk menyangging gitu dia. Nanda. Lepas tu dia duduk betulkan duduk dia. Maknanya serius nak cerita ni. Mamu kita betulkan kedudukan dia. Dia kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Nabi kata janganlah kamu buat kenyataan palsu dan persaksian palsu. Nabi diulang-ulang kalimah ni. Sehingga Abu Bakar kata fama zala yaqulu hatta qultu la yaskut. Seolah-olah Nabi tak nak berhenti dia ulang kalimah ni. Jangan nipu, jangan jadi saksi palsu, jangan menipu. Jangan jadi saksi palsu. Jangan keluar perkataan bohong. Yang Nabi kita pesan sangat-sangat. Jadi hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah dosa besar yang besar. Hadis yang kedua daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu,
meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kamu daripada menderhakai bapa. Wa wa'dal banat, tanam anak hidup-hidup. Jangan, kalau anak mati pergi tanam tak apa, hidup ni tanam. Wa man'a wahat, menghalang dan menahan sesuatu yang patut kamu berikan. Patut benda kita beri, kita tak bagi. Bakhil. Wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah Ta'ala benci kepada kamu terlalu banyak membawa berkata-kata. Banyak gosip. Qila wa qala. Orang tu cakap, orang ni cakap. Kalau kita minta bukti, tak ada bukti pun. Dia panggil, sekarang ni dia panggil gosip. Basi body. Lah ni pula dia pasal jenis duk main cyber trooper ni. Duk tuduh-tuduh orang senang-senang. Ni sehari dua ni keluar balik dah ni. Senarai 16. Senarai hitam 16. Bagi anak, ini saya namakan ini as-sahifatuz zalimah. Ini senarai zalim. Tuduh orang tanpa pembelaan. Yang dia tuduh tu kawan-kawan kita belaka, sahabat-sahabat kita. Tak ada pun seperti yang dia kata tu. Jadi kita kata tak apalah. Tunggulah di akhirat esok. Di dunia ni senanglah. Moga kita ada internet, kita ada sebaran, buatlah sebaran. Tak cukup dengan tulis di Facebook, dia buat juga TikTok senarai orang ni. Habis orang benci dengan kita. Kita kata tak apalah. Tengok Nabi kata qila wa qala. Qila wa qala. Orang cakap. Mana bukti? Tak ada. Wa kasratas soal, dan banyak soal, banyak bertanya. Khususnya zaman Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala larang banyak bertanya sebab ada hukuman ringan. Mungkin dengan sebab banyak tanya, akhir kali dia jadi apa? Jadi berat. Macam Nabi sallallahu sebut, Nabi kata, innallaha farada alaikumul hajj. Allah Taala fardukan ke atas kamu pergi haji. Nabi tak kata berapa kali. Tapi seorang sahabat nama dia Aqra' bin Habis, dia tanya, afi kulli amin ya Rasulullah, setiap tahun kau kena pergi haji? Nabi celak mata. Nabi kata, lau qultu na'am la wajabat, wala mastata'tu. Kalau aku kata ya, habis. Jadi wajib tiap tahun, mu tak akan mampu. Maka Nabi kita kata, da'uni ma taraktu. Suruh tanya banyak. Jadi banyaklah sini kasratus soal ni, banyak soalan-soalan yang tak berfaedah. Kita ni banyak soalan tak faedah juga ni. Pelajar-pelajar kita duk atas video orang. Komen Ustaz, komen. Apa komen Ustaz? Abu Anas kau. Larat kita nak komen semua video orang nak tengok. Kita bukan penapis filem. Kita bukan kerja penapis filem. Kalau nak tanya hukum, tanya je. Kita bagi filem kita, tengok yang ni. Yang lain-lain tak payah. Buat sibuk kan. Yang ni banyak. Wa idha'atil mal, dan orang yang membazir harta dia. Harta banyak. Pergi buat rumah hantu lah, benda apa benda, dan macam-macam. Orang suruh jadi orang, dia nak jadi bunian, jadi hantu. Ini pun pembaziran harta buat banyak. Jadi Allah Ta'ala beri harta kekayaan kepada orang-orang yang muda-muda ni. Influencer dia panggil ni. So syukurlah nikmat, jangan buat benda pelik. Kan? Kalau banyak harta tu, saya tunjuk dengan orang lah. Kalau tak ya, saya ni banyak sangat harta ni, tak mampu nak kuruskan, tak pandai nak bawa ni. Bagi je ke Global Ihsan ni. Global Ihsan, tulis Global Ihsan Malaysia, bagi dia orang ni. Awak nak suruh buat apa? Nak buat sekolah, kita buat. Nak buat masjid, kita buat. Nak bagi pendidikan, kita bagi. Nak buat apa boleh belaka, suruh ya buat. Bagi arahan, ni duit saya 5 juta, pergi buat masjid. Pergi buat rumah anak yatim, pergi buat pusat pengajian. Nak suruh dalam negeri ke luar negara. Bersedia kita. Global bersedia untuk membantu tuan-tuan. Ni duk bazir harta buat apa ni? Idha'atul mal. Buat apa duk bazirkan harta? Jangan. InsyaAllah. Hubungi. Kalau ada yang bersedia untuk nak serahkan harta untuk infak fisabilillah melalui global, hubungi saya boleh. Kita akan aturkan. InsyaAllah. Baik. Hadis ni, Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW juga menerangkan bahawa manusia yang paling berhak mendapat layanan baik ialah ibu, kemudian ayah. Dia ada ranking dia lah. Mak utama, lepas tu ayah. Sebab kesusahan ibu lebih berat daripada kesusahan ayah. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang tanya Nabi SAW, man ahaqqun nasi bi husni sahabati.
siapakah orang yang paling utama untuk saya bersahabat, beri khidmat kepada dia, layanan kepada dia? Qala ummuka, makmu. Dia tanya lagi siapa? Nabi kata makmu. 3 kali Nabi ulang, ummuka, ummuka, ummuka. Summa qala man? Siapa lagi Rasulullah? Qala abuk, bapakmu. Hadis ini rawahul Bukhari Muslim. Jadi dalam Islam meletakkan 3 kali hak kita beri pada mak, dan barulah yang keempat pergi kepada bapa. Sebab apa? Ialah kita ni kalau tak ada bapa, tak ada pula kita. Nah, kalau tak ada bapa, siapa nak bagi nafkah pula? Tapi memandangkan ibu tu sangat teruk dia punya nak boleh dengan kita, kan? Mengandungnya susah, pada peringkat awalnya mabuk, tengah-tengah tu dia panggil waham apa benda ni. Ni hak mengidam, nak makan tu makan ni. Sejarah yang saya dengar cerita orang yang mengidam paling pelik, dia nak makan bucu atak. Orang rumah zaman dulu kan, atak dia buat dengan tanah tu. Dia nak yang tu. Pergi potong sikit, gigit, okey dah. Dia makan beras tu sikit, makan beras. Beras kat dapur, jap-jap dia ambil makan. Jadi beras tu jadi macam apa dia ni, macam buka biji ni, kacang-kacang kita ni, macam jadi kacang. Makan beras, macam-macam cerita. Jadi patutlah mak tu, kamu dekat nak beranak pula, berjalan macam penguin, ngengek-ngengek jalan, nak beranak pula, susah pula, sakit dia. Allahu Akbar. Seorang sahabat dia pikul mak dia atas belakang, pergi tawaf. Dia pun tanya ulama dia ni, cukup dah aku balas dia semua. Dia kata, walau talq, makmu sekali denyutan nak beranak pun tak cukup lagi yang kau pikul tu. Apa nak balas? Tak terbalas kita. Islam juga menjadikan amalan berbuat baik pada ibu bapa lebih penting daripada berjihad jika ia bukan wajib aini ke atas individu. Maknanya kalau kita kata, apa makna wajib aini? Maknanya sekarang negara kita diserang oleh orang musuh Islam. Negara perlu pada tentera. Jadi orang yang boleh angkat senjata semua kena pergi. Wa idza stumfirtum famfiru. Tapi kalau pilihan je, kita kena pilih dulu. Tengok hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Aqbala rajulun ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyuka 'ala al-hijrati wal jihad. Abtaghil ajra min Allah. Saya nak mari bai'ah dengan Nabi untuk berhijrah dan berjihad, nak boleh pahala daripada Allah. Nabi tanya dia, "Fahal min walidayka ahadun hayyun?" Ada tak mak ayahmu yang masih hidup? Qala na'am bal kilahuma, dua-dua masih hidup. Qala fatabtaghil ajra min Allah, pergi khidmat dua orang minta pahala dengan Allah. Qala na'am. Farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma, pergi balik ke kampung, jaga mak ayahmu. Hadis ini sahih Muslim. Jadi kata di para ulama, Nabi SAW dia beri taujih panduan ini berdasarkan kepada keadaan orang. Ada orang mak ayah dia ada adik-adik lain yang khidmat, yang jaga. Kalau dia pergi jihad pun tak apa. Ada orang anak dia seorang tu je. Jadi kalau dia pergi jihad, siapa nak jaga orang tua ni? Maka Nabi kata, farji' fa fihima fajahid, pergi berjihad jaga mak ayahmu. Masya-Allah tabarakallah. Jadi ini dipanggil fake reality, pekoh reality. Jadi kita jangan duk main-main, kan? Hadis yang kelima, Rasulullah SAW juga melarang seorang daripada memaki bapa orang lain kerana dia akan memaki bapaknya pula nanti. Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajulu walidayhi." Di antara dosa besar yang besar seorang itu melaknat mak ayah dia. Ila ya Rasulullah kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Macam mana orang gila ya pun tak maki mak ayah dia, kecuali budak mabuk dadah. Mabuk dadah ni bukan sekat maki, dia bunuh mak ayah. Tapi kalau orang waras dia tak akan maki mak ayah dia. Betul tak? Macam mana orang ni maki mak ayah? Nabi kata, yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu fayasubbu ummahu. Apabila seorang tu pergi maki kutuk ayah orang tu akan kutuk ayahmu. Dia kata, "Hei, bahasa anak bapak tak kerti ajar." Bapakmu jadi masalahnya kita maki ayah kita sendiri bila kita pergi maki ayah orang. Jangan main, ini dosa besar ini. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, tamatlah pembentangan dalil-dalil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mencari
beberapa sebab mengapa perintah untuk berbuat baik pada kedua ibu bapa adalah sesuatu daripada keindahan dan kebaikan Islam. Kenapa? Sebab yang pertama, ibu bapa mempunyai hak-hak yang amat besar, iaitu yang kedua selepas hak Allah Azza wa Jalla. Wajib atas anak-anak untuk berbuat baik pada ibu bapa sebagai balasan di atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan kepada kita sebelum ini. Ini kena balas. Dia buat baik pada kita, kita kena baik pada dia. Seorang ibu telah mengandungkan anak dalam rahimnya, menyusukan daripada susu dadanya, dan membawanya dalam dukungannya. Allahu Akbar. 2 bulan yang pertama boleh anak tak tahu tidur mana. Tak tahu tidur. Kita pasal itulah hikmah Allah Taala ni. Bila anak kita dah besar semua, kita pun lupa dah cerita. Mari cucu pula. Ayo cucu pula tak tidur. Malam-malam nenek kena pergi jaga cucu pula. Dia kata apa? Baru kita ingat. Oh gini deh. Lama dah lupa tu. Allah Taala Maha Kaya. Allahu Akbar. Bapa pula mencurahkan segala kasih sayang dan perhatian tanpa mengenal pelak lelah, cuba memenuhi segala keperluannya dari segi harta dan segala kebaikan. Apa yang dia miliki, yang terbaik dia beri pada anak. Dari segi ini sahaja, kita dapat katakan bahawa berbuat baik pada kedua ibu bapa cumalah sebagai sedikit bayaran terhadap sebahagian kecil hutang kita dengan mereka. Allahu Akbar. Yang kedua, berbuat baik pada ibu bapa sebagai tanda syukur dan berterima kasih kepada mereka atas segala kebaikan yang telah diberikan. Jika tidak kerana Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sebab jagaan dan perhatian kedua ibu bapa, seorang anak itu tidak akan berada dalam keadaan dan tempatnya sekarang ini. Bagaimana kita? Mungkin mati dah. Nyawa di semut mati dah baru beranak. Ibu bapa memberikan perhatian dan menjaga seorang anak itu ketika dia amat memerlukan mereka. Kita waktu kecil lagi mana? Tergolek situ. Dan mereka tidak memerlukannya, yakni tidak mendapat apa-apa balasan daripada kita pada saat itu. Mereka amat pemurah dengannya. Sama ada ketika senang atau susah, ketika banyak atau sedikit. Ya mak ayah ni, Masya Allah, sanggup berhutang, bergolok, bergadai, kata orang Kelantan. Maka, antara akhlak yang mulia adalah bersyukur kepada pemberi nikmat yang telah memberi nikmatnya, dan memuji orang yang berbuat baik atas kebaikannya. Oleh sebab Islam menuntut penjagaan hak dan menyeru ke arah akhlak mulia, maka pastilah salah satu keindahannya adalah menyeru untuk berbuat baik serta taat pada dua ibu bapa sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih dan terhutang budi atas segala peranan dan pengorbanan mereka. Alhamdulillah. Yang ketiga, antara keindahan Islam juga ialah menekankan kepentingan berbuat baik pada ibu bapa apabila mereka sudah tua. Ini kerana pada waktu itu peranan telah bertukar. Ibu bapa pula yang memerlukan perhatian dan jagaan, sedangkan dulu anak-anak yang memerlukannya. Sekarang ini terbalik, dia sudah tua, kita kena khidmat. Kini hak mereka menjadi satu keperluan. Maka wajiblah atas anak untuk menunaikan tanggungjawabnya dan membalas hutang ibu bapa yang ditanggung oleh mereka selama ini. Tetapi pada hakikatnya, mereka masih punya hak yang utama sebagai orang tua. Hanya orang yang tidak mengenang budi, bersifat keji dan buruk, serta busuk hati sahaja tidak akan lari daripada tanggungjawab ini. Berapa ramai orang tua terbiar di rumah orang tua. Anak dia pergi letak, lepas tu dia tinggal. Setahun, 2 tahun baru teringat, mari tengok, mati lama dah pokmu. Tak ada siapa mari tuntut mayat. Kita tanam gitu ya. Apa yang berlaku? Banyak berlaku sekarang. Yang keempat, antara keindahan Islam juga, ia tidak menghadkan setakat mana kebaikan dan ketaatan yang boleh dilakukan terhadap kedua ibu bapa. Bahkan Islam memberikan mereka hak penuh untuk mendapat ketaatan daripada anak-anak selagi mana ia tidak mendapat menjadi maksiat kepada Allah. Ini adalah dalil bahawa Allah SWT Maha Pemurah dan Maha Besar kelebihannya,
kerana dia mengetahui nilai jasa dan pengorbanan ibu bapa dan membalasnya di dunia ini dengan mewajibkan anak-anak untuk berbuat baik kepada mereka, sehingga kan dari segi nada suara dan cara pandangan mata pun kita tak boleh nak main-main dengan mak ayah kita. Ingat boleh? Jadi Allah Taala pesan kepada anak-anak jangan cakap kasar dengan ibu bapa. Tuhan kata fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua-duanya perkataan uh, merungus kata orang. Dan janganlah kamu membentak mereka. Kalau tak boleh, apa lagi nak herdik tengking? Lagi tak boleh. Dan ucaplah kepada mereka perkataan mulia, surah Al-Isra ayat 13. Keindahan yang kelima. Syariah yang sempurna ini tidak hanya menjadikan hak ibu bapa atas anak-anaknya setakat di dunia ini saja, bahkan berterusan sehingga selepas mati. Tengok. Mak ayah kita sudah meninggal, apa khidmat kita kepada mereka? Apa peranan anak-anak untuk mereka? Seorang laki-laki datang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada lagi cara untuk aku terus berbakti pada dua ibu bapaku selepas kematian mereka? Ada cara?" Nabi kata, "Bala, na'am. As-salatu alaihima." Sentiasalah doa kepada keduanya. Doa. Hari-hari setiap lepas solat kita buat siap dah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap hari. Wal istighfar lahuma, minta ampun, ya Allah ampunkan dosa ibu bapaku yang zahirnya, yang batinnya. Wa infazu ahdihima min ba'dihima, dan menunaikan janji-janji mereka. Dia janji apa dengan orang, kita tolong tunaikan. Wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, hubungi silaturahim yang tidak akan terhubung kecuali melalui mereka. Jadi mak ayah kita sudah tidak ada, kita pergi ziarah pak saudara kita pula. Kita pergi ziarah mak saudara kita, sepupu sepapak kita, itu silaturahim. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan sahabat-sahabat mak ayah kita. Hadis ni rawahu Abu Daud. Jadi ada tak kawan mak kita, best friend ibu kita dulu? Dia orang tu berderet petang-petang pergi masjid kan. Jadi kita pergi cari makcik ni. Pagi-pagi kata saya, dulu saya beli nasi lauk, nasi kerabu untuk mak saya. Sekarang ni saya beli nasi kerabu untuk makcik pula. Ganti mak ayah, arwah mak. Itu tanda-tanda anak yang baik. Anak yang berbakti pada ibu bapa. Hadis rawahu Abu Daud. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min abarril bir silatur rajul ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli. Sesungguhnya antara perbuatan paling baik kepada bapaknya juga ibu dia adalah terus berhubung baik dengan orang-orang yang disukai bapaknya masa dia hidup. Ayah dia suka pada orang ni, kita pergi hubungi mereka selepas ayah tidak ada. Itu juga tanda kita buat baik pada ibu bapa. Masya Allah, tabarakallah. Hadis riwayat Muslim. Ibu bapa berhak atas semua ini kerana kebaikan mereka terhadap anak-anak sentiasa berterusan. Kerana didikan dan jagaan mereka ketika masih kecil mempunyai kesan yang amat besar terhadapnya apabila dia dewasa. Bahkan selepas kuasa Allah, kedua ibu bapanya merupakan faktor utama kebaikan dan kesempurnaannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak lahir di atas bersih, putih, fitrah. Mak ayah dia lah yang mencorakkan hidup dia. Kalau dia besar dalam rumah Yahudi, jadi Yahudi. Besar dalam rumah Nasara, jadi Nasara. Besar atau rumah Islam, jadi Islam. Tapi pendidikan macam mana? Tengoklah. Nabi kata, umat Islam ni akan ikut jejak langkah budaya-budaya orang kafir, sejengkal demi sejengkal. Kalau mereka masuk dalam lubang dok pun kamu akan terjah masuk juga. Na'udzubillah. Jika kedua-dua bapa Muslim, maka fitrah anak itu tidak akan menyimpang daripada asalnya. Maka selepas daripada Allah Ta'ala jaga kita, ibu bapa lah yang bertanggungjawab atas pengislaman dan ketetapan dalam agama ini. Ingatlah, tak ada orang lainnya. Kalau ayah kita tak jaga, ayah kita tak pilih sekolah yang baik-baik, pergi sekolah kafir lah kita. Kerana itu,
juga si anak harus mendoakan mereka selepas kematiannya. Menunaikan janji-janji mereka. Menyambung hubung baik dengan saudara-saudara mereka yang selalu mereka hubungi dan memuliakan orang yang mereka sayangi serta sahabat handai mereka. Jadi kita hubungi moleklah. Semua ini menunjukkan bahawa agama Islam telah mensyariatkan hak-hak ibu bapa ke atas anaknya sebagai salah satu cara untuk menghargai peranan agung yang telah dimainkan oleh para ibu bapa dalam hidup anak-anak. Alhamdulillah. Jadi kita banyaklah berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala berilah kepada ibu bapa kita yang telah meninggal ketenangan dalam kubur mereka. Jadikan kubur mereka taman syurga. Curahkan rahmatnya kepada mereka yang masih hidup, kita doakan mereka sehat, dapat terus beribadat dan mati dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Keindahan yang keenam. Islam memerintahkan anak-anak agar berbuat baik pada ibu bapa sebagai satu galakan kepada ibu bapa supaya berbuat baik terhadap anak-anak dengan memberikan mereka didikan yang baik, pelajaran yang berguna dan panduan yang bermakna. Ini kerana hakikat dan realiti telah membuktikan bahawa anak yang mengikut perintah ini hanyalah anak yang telah diberikan didikan dan pelajaran yang baik serta kasih sayang yang cukup. Jadi kalau anak tak ada kasih, punya pendidikan tinggi, tak cukup kasih sayang, tak ada juga. Saya ambil dalam buku pendidikan dalam Islam, dia kata, Al-waladul ladzi lam yashba' min labani ummihi yuqannish. Anak-anak yang tak cukup susu mak waktu kecil dulu, orang ni mudah memberontak. Ingat molek, mak kena rajin 2 tahun jangan kurang bagi susu pada anak. Didikan yang baik inilah yang akan terpancar daripada anak ini pada masa hadapannya, maka dia akan berbuat baik dan berlemah lembut pada dua-dua ibu bapanya sebagaimana mereka telah berbuat baik dan berlemah lembut padanya. Jika ibu bapa mahu anak yang patuh dan baik, maka dia hendaklah memberikan anaknya didikan dan ajaran yang baik ketika kecilnya. Semua ini hanyalah sebahagian kecil daripada keindahan syariat Islam yang berkaitan dengan hak ibu bapa ke atas anaknya. Sebagaimana diketahui, Allah Ta'ala menjanjikan balasan yang agung bagi perintah ini sebagaimana sabda Nabi SAW, Sakhatullah fi sakhatil walid, waridallah fi ridal walid. Kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan ibu bapa dalam perkara yang tak baiklah. Kalau ayah dia marah kita buat benda baik, tak jadi. Dan keredaan Allah Ta'ala itu bergantung pada keredaan ibu bapa. Ada hadis rawahu Tirmizi dengan sanad yang baik. Alhamdulillah. Sebagai penutup, sebuah hadis. Nabi SAW satu hari dia naik mimbar. Naik atas mimbar di Madinah. Dia Nabi kita ni ada 3 tangga. Mimbar dia ada 3 tangga. Naik tangga yang pertama, orang dengar Nabi kita kata amin. Amin, amin. Adakah menjadi sunnah bagi khatib dan naik mimbar kena kata amin? Jadi orang tanya Nabi SAW. Nabi kata, tak. Waktu aku naik tangga tadi, Jibril datang. Dia kata, mana-mana orang yang sempat hidup bersama dua ibu bapanya atau salah seorang kepada kedua-duanya. Tapi dia tak khidmat pada mak ayah dia. Dia derhaka pada ayah dia. Yang tak menjadi sebab mak bapak dia tu dia masuk syurga. Ba'adahullah, Allah Ta'ala akan jauh dia daripada rahmat. Maka aku kata amin, makna setuju dengan akta yang dibentangkan oleh malaikat. Kemudian yang kedua, man adraka Ramadan. Siapa dia sempat hidup di bulan Ramadan, tapi dia lara, orang lain sibuk dengan ibadat, mendapat keampunan Allah, dia lara sehingga berlalu Ramadan, maka orang ini juga jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Amin. Amin itu makna setuju dengan akta. Yang ketiga, mana-mana orang yang diselawat, disebut nama Nabi, dia tak selawat. Wak tak tahu, wak dak yang kata orang. Tak kenal Nabi SAW, orang ini juga jauh daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi, tengok hadis kita ni, Nabi kata, Raghima anfu mri'in adraka abawaihi au ahaduhuma indal kibari walam yadkhulil jannah. Kehinaanlah, malu besar, rugi besar bagi mereka yang sempat hidup bersama dua ibu bapa atau salah seorang daripada keduanya, tetapi dia tidak masuk syurga kerana berbakti kepada mak ayah. Rugi besar.
tuan-tuan dan puan-puan yang masih ada ibu bapa, ambillah peluang yang ada ini. Jangan tunggu hari ibu ya nak tak status di Facebook, khidmatnya tidak, kita kata tak adalah. Tak ada faedah gitu. Kan? Hadis hadis rawahu Muslim. Semua ini adalah sebagai perangsang kepada sifat mulia dan terpuji, serta galakan kepada anak-anak untuk mencapai kemuliaan agung dan balasan yang indah. Alhamdulillah, tamatlah kita. Kita sambung dalam minggu depan insya-Allah, hak anak-anak terhadap ibu bapa. Ayah dia bila boleh anak, nak boleh anak, dapat anak, apakah tanggungjawab? Barulah kita kata timbang tara, hari ni kita kena khidmat kepada bapa, lepas pada ni ibu bapa pula tanggungjawab dengan anak-anak. Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum